Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami daripada kumpulan 2. Kami akan membentangkan tajuk pembangunan alam sekitar. Pembangunan alam sekitar. Pembangunan seperti yang berlaku pada hari ini seringkali dikaitkan dengan kemusnahan alam sekitar. Apabila sesuatu kawasan hendak dibangunkan, sama ada untuk pertanian, perindustrian, perniagaan dan lain-lain, maka alam sekitar yang lain yang sedia ada terpaksa dikorbankan. Dengan itu, kita dapati walaupun dari segi fizikal, manusia membangun, namun kualiti hidup mereka semakin merosot. Justru wujudlah pembangunan yang tidak seimbang dan tidak mampan. Kita akan membincangkan konsep pembangunan dalam Islam dan melihat sejauh manakah kesesuaiannya dengan penjagaan alam sekitar. Islam dan pembangunannya. Islam melihat pembangunan sebagai satu usaha untuk meningkatkan taraf kehidupan manusia secara syumul, sama seperti tabi'in kejayaan manusia dan matlamat serta tugas hidup mereka. Dari segi tabi'inya, manusia terdiri dari dua unsur, iaitu rohani dan jasmani. Dari segi tugas dan persekitaran hidupnya, manusia bertugas sebagai khalifah Allah di alam ini dan hidup dalam lingkungan Allah, dalam lingkungan alam sekitar yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Konsep pembangunan dalam Islam adalah konsep pembangunan yang lengkap dan syumul dengan mengambil kira keperluan dan kepentingan semua unsur yang membentuk tabi'i manusia, iaitu rohani dan jasmani, dan pembangunan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan persekitaran hidup mereka. Pembangunan yang paling penting menurut Islam, pembangunan rohani atau pembangunan jiwa atau hati. Manusia sebenarnya merupakan komponen terpenting dalam diri manusia. Hal ini kerana hati merupakan tuan rumah bagi keimanan seperti firman Allah Subhanahu Taala. Dialah Allah yang menurunkan ketenangan dalam hati orang yang beriman supaya bertambah keimanan mereka. Surah Al-Fat ayat 4. Gambaran keseimbangan dan kesyumulan pembangunan Islam dalam hubungannya dengan alam sekitar boleh dilihat dalam beberapa ayat. Dan usahakanlah untuk mendapatkannya apa yang Allah berikan kepada kamu daripada anugerah pada hari kiamat, dan jangan kamu lupa habuan kamu di atas dunia. Dan berbuat baiklah seperti di mana Allah berbuat baik kepada kamu, dan janganlah kamu melakukan kemusnahan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang melakukan kemusnahan. Surah Al-Qasas ayat 77. Pembangunan alam sekitar. Pembangunan untuk pertanian, perindustrian, perniagaan dan penempatan. Fizikal manusia membangun, kualiti hidup manusia merosot. Justru wujudlah pembangunan yang tidak seimbang dan tidak mampan. Faktor-faktor pembangunan alam sekitar yang pertama adalah pencemaran air. Pencemaran air memberi kesan kepada kehidupan manusia kerana manusia menggunakan air untuk meminum, memasak, membasuh dan lain-lain lagi. Kedua, pencemaran udara. Berlakunya pembebasan penyebaran bahan kimia ke atmosfera sehingga menyebabkan berlakunya perubahan tidak baik ke atas kehidupan manusia dan haiwan. Jika bahan kimia terlampau banyak masuk ke dalam tubuh manusia dan masuk ke dalam sistem pernafasan dan menyekat pengaliran ke seluruh darah manusia. Ketiga, pencemaran darat. Berpunca dari perbuatan dan pembangunan manusia di sebuah kawasan sehingga berlaku pertukaran warna, hakisan dan kesuburan tanah. Bahan pembuangan tersebut terbagi kepada dua, cecair iaitu bahan kimia dan pepejal seperti bahan pembuangan sampah sarap. Pencemaran bunyi disebabkan oleh pertambahan kenderaan bermotor dan juga sektor pembinaan, dan perkara ini biasanya berlaku di kawasan bandar. Cara-cara mengatasi masalah pembangunan antaranya adalah melakukan kempen kesedaran.
Kempen ini dapat meningkatkan keprihatinan masyarakat terhadap isu alam sekitar. Pelbagai aktiviti boleh dijalankan bagi memastikan masalah ini diatasi seperti program mencintai sungai kita. Yang kedua ialah kita semula. Kita semula ini adalah proses mengolah semula bahan buangan untuk menghasilkan barangan yang baru. Contohnya, kertas pejabat terpaksa digunakan bagi menghasilkan kertas pejabat yang baru dan atau polistrin terpaksa digunakan bagi menghasilkan polistrin yang baru. Contoh bahan yang boleh kita semula, kaca, kertas dan logam. Yang ketiga, mewartakan hutan simpan, kawasan yang dilindungi sebagai daripada sebarang kegiatan pembangunan yang boleh menjejaskan ekosistem. Contohnya adalah hutan simpan Templer di Selangor dan Taman Negara Kuala Tahan di Pahang. Tujuannya untuk mengekalkan kawasan tadaan air supaya bekalan air terjamin pada musim kemarau. Yang seterusnya, penghutanan semula boleh mengurangkan kejadian hakisan dan menjamin kebekalan-bekalan kayu-kayan pada masa hadapan. Pokok ditanam selepas penebangan pembalakan dilakukan. Contohnya pokok akasia, sertang, batai dan senduduk. Penanaman semula dijalankan di Jerantut, Bukit Tinggi di Pahang, Gua Musang di Kelantan. Kaedah pertanian teres dan kaedah pembajakan kontra dapat mengurangkan hakisan tanah dan tanah runtuh di cerun-cerun bukit. Boleh mewujudkan sistem saliran yang baik di lereng bukit. Contohnya di ladang sayur tanah tinggi Cameron Highland. Langkah-langkah proaktif dalam pembangunan alam sekitar: menubuhkan Jabatan Alam Sekitar atau JAS yang terletak di bawah Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar, bertujuan meningkatkan kualiti hidup rakyat Malaysia menerusi kesejahteraan alam sekitar dan pembangunan lestari dengan menguatkuasakan undang-undang terhadap pencemaran dan mengadakan kempen-kempen kesedaran mengenai pencemaran ke seluruh Malaysia. Contoh-contoh aktiviti dalam pembangunan alam sekitar adalah pertanian, perhutanan yang keduanya, yang ketiga, tidak ada. Aktiviti perhutanan hasil daripada sumber perhutanan ialah kayu balak, buloh, rotan, herba dan damar. Selainnya mengadakan kempen kita semula, melancarkan Earth Hour di Malaysia, keratan akhbar pembangunan alam sekitar. Terdapat beberapa keratan akhbar pembangunan alam sekitar dan aktiviti pembangunan alam sekitar yang dijalankan oleh masyarakat. Dan terakhir kesimpulannya, selagi minda masyarakat tidak berubah, selagi itu masalah seperti pemanasan global, pencemaran sungai, pembalakan dan sebagainya tidak akan dapat diatasi. Oleh itu, kesedaran masyarakat untuk mengurangkan berlakunya masalah yang akan mengancam nyawa dan kehidupan kita adalah amat penting. Menghargai dan memelihara alam sekitar merupakan tanggungjawab kita semua. Kita semua hidup dalam satu bumi dan langit yang sama. Kita hendaklah sama berusaha untuk membina satu bumi dan kehidupan yang lebih berkualiti. Sekian, terima kasih.